Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini 4 Ramadan 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam. Tafsir surah Maryam. Surah Maryam ini surah yang ke-19, juzuk yang ke-16. Sambungan kita ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 613. Kita masih lagi bersama kisah Sayyidina Zakaria alaihissalam. Dia telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun telah belajar bagaimana teknik doa. Dia panggil teknik doa. Kenapa Zakaria berdoa nidaan khafiyya? Nidaan khafiyya maknanya dengan panggilan yang sangat perlahan. Nidaan khafiyya maknanya dia panggil panggilan yang perlahan. Doa yang perlahan maknanya dia tidak bertempik, tidak melaut. Di dalam doa dia, kita kata itulah di antara adab berdoa. Jadi alhamdulillah kita telah belajar bagaimana teknik berdoa. Dalam siri yang lepas ana sebut rahsia hikmat doa secara perlahan ada 10. Kemudian kita pergi kepada adab berdoa. Adab berdoa ada 5 adab. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapat pengajaran i'tibar daripada kisah Nabi Zakaria dan anaknya Yahya alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Alhamdulillah, setelah Nabi Zakaria berdoa dengan muqaddimah doanya, maka kita sambung ayat yang ke-7 ini, al-bisyarah. Doa Nabi Zakaria dikabulkan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghtu minal kibri 'itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sedap kita baca surah Maryam ni tak? Ya belakang dia punya ekor ujung ayat dia. Tengok. Atiyya, syai'a, samiyya, kan, sawiyya, asyiyya, itu dia panggil susunan ayat yang begitu menarik.
Bila Nabi Zakaria alaihi salam doa dengan doa-doa yang telah kita sebutkan adat-adatnya itu, dia mula dengan isti'taf, menyatakan dia sudah tua, nanti tak ada orang peduli dengan perjalanan agama. Mana kebimbangan dia besar, dia letak tentang agama. Kenapa dia tak letak tentang harta? Sebab harta para anbiya dia tak tinggal harta, dan harta yang ditinggalkan tidak dipusakai. Itu sebab dia tak ada mikir tentang harta, dia mikir tentang kesinambungan dakwah yang dibawa itu siapa nak ambil. Allahu Akbar. Ya Zakaria, Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya, wahai Zakaria, inna nubashiruka bighulam. Zakaria, sesungguhnya kami memberikan khabar yang menggembirakanmu. Allahu Akbar. Apa khabar dia? Dengan mengurniakan seorang anak lelaki-laki bernama Yahya. Apa hebatnya Yahya ni? Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya. Mana nama Yahya ni, ini kali pertama Allah zahirkan di atas dunia ini. Tengok nota 7, 8, 9. Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Zakaria, lalu diwahyukan kepadanya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam bahawa ia dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamakan dengan Yahya, iaitu nama yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum itu. Yahya ni dia panggil nama baru di dalam dunia. Pada itu tak ada lagi orang namakan dia dengan siapa? Dengan Yahya. Maka Yahya ni orang yang pertama mendapat nama yang hebat ini. Baik para jemaah sekalian, untuk rekod maklumat, kita baca tentang kisah Zakaria. Tuan-tuan tanda dalam tafsir Al-Munir, dia kata zukira Zakaria fil Quran 8 marat. Disebut nama Zakaria dalam Al-Quran 8 kali. Nama Zakaria disebut dalam Quran berapa kali? 8 kali. 2 kali iaitulah ayat 37 dan 38 dari surah Ali Imran. 37, 38 surah Ali Imran. Wa fil An'am, dalam surah Al-An'am ayat 85. 3. Dalam surah Maryam, Maryam ayat 2 dengan ayat 7 kita ni. 2, 7. Wa fil Anbiya, dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Itu dia kata disebut dalam Quran 8 kali. Sama ni marat. Tapi dalam rekod dia tu dia 6 kali. 2 ayat Ali Imran, 1 di Al-An'am, 1 lagi di 2 ayat daripada surah Maryam yang kita baca ni. 2, 3, 5, 6. Wa fil Anbiya 89. Baik. Allahu Akbar. Fastajab, Allah Ta'ala menerima, memperkenankan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Bila perkenankan, maka dia terimalah dia punya permohonan yang dia minta itu. Baik para jemaah sekalian,
Mana dalam natijah kita ni 6 kali 6 kali. Maaf. Tapi dalam tafsir Munir itu 8 kali. Dalam ayat yang kita ihsa ni Zakaria ada fataqabbalaha rabbuha biqabul hasanin wa ambataha naba wa kaffalaha Zakaria. Itu. Mana dalam ayat 37 tu 2 kali. Mana 2 kali ulang. Dalam ayat 37 ada 2 kali ulang. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Jadi 8 kali itu maknanya ayat yang berulang. Ayat yang berulang itu di antara baik, boleh saya baliklah dari sudut ayat tu. Maka para jemaah sekalian, itu di antara fakta. Dan Zakaria alaihissalam ini wa kana li Zakaria abi Yahya, dia duduk khidmat di Haikal, dipanggil Haikal. Jadi Maryam wa kanat Maryam yang dinazar oleh mak dia tadi kan, supaya dia kata aku nak apa ni, nazar anak yang aku dapat ni nak suruh khidmat kat situ. Memang di bawah jagaan Zakaria. Jadi Zakaria ni zaujan li khalati Maryam, suami kepada mak saudara Maryam ataupun li ukhtiha, ataupun suami kepada adik-beradik Maryam, maknanya ipar dia ataupun pak saudara dia. Itu di antaralah yang disebut dalam kitab kita ni, kitab apa nama, kitab Tafsir Al-Munir. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa Zakaria iznada rabbahu. Tengok doa Nabi Zakaria yang menarik, tuan-tuan tanda. Ni ramai orang tanya. Dia kata, ustaz, boleh tak kita guna doa Nabi Zakaria untuk nak dapat zuriat? Saya kata boleh. Qala apa ni, tapi bukan ayat ni. Kita boleh guna doa tanda ayat Suratul Anbiya ayat 89. Tanda ayat Suratul Anbiya ayat 89. Wa Zakaria iznada rabbahu. Jangan ambil itu tak sesuai, itu cerita. Doa bermula di mana? Bermula di Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ambil situ ayat 89. Doa kita ambil daripada Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku ni hidup keseorangan. Wa anta khairul warithin, engkaulah ya Rabbi sebaik-baik pemberi pewaris. Mana kita minta Allah Ta'ala jangan biarkan kita hidup seorang, jadi kita nak zuriat. Tanda itu, ini dia panggil doa Nabi Zakaria yang sesuai untuk dijadikan doa bagi orang yang tidak ada anak. Ambil surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, itu selingan kita pergi kepada ayat kita ni. Setelah Nabi Zakaria berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Dia kata apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Fastajaba Allahu lahu wa nuri. Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Zakaria, kemudian dipanggil ya Zakaria. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia panggil ada takdir, fa ajaballahu du'aahu fanudi. Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Zakaria, maka dia pun dipanggil ya Zakaria. Wahai Zakaria, wahai Zakaria, kami beri khabar gembira kepadamu dengan Allah Ta'ala perkenankan doamu, dan kamu akan mendapat seorang anak yang diberi nama Yahya. Anak dia apa? Anak dia nama dia Yahya. Jadi dalam ayat lain
ketika bila Nabi Zakaria mendapat maklumat dia dapat anak. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 39. Dalam surah Ali Imran ayat 39 dia kata apa? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Ayat 39 surah Al-Imran, maknanya malaikat yang menyeru mari bagi tahu kepada Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sedang bersolat. Dia duduk dalam solat dalam mihrab dia, tempat dia ibadat dalam masjid dia tu. Malaikat mari bagi tahu Zakaria, Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan permohonan kamu. Allahu akbar. Dan dalam suratul Anbiya ayat 90, fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan doa dia, kami anugerahkan kepada dia Yahya. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allahu akbar. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, ay lam nusammi ahadan qabla Yahya bihadzal isim. Maknanya Allah bagi tahu sebelum daripada anakmu nama Yahya, tak ada lagi orang lain yang nama seperti itu, nama seperti yang disebut ini. Mana Yahya ni orang pertama dalam sejarah dunia ini. Allahu akbar. Orang pertama nama ini. Baik. Jadi Yahya Zakaria orang panggil sangat teruja dia. Terkejut. Bukan tak percaya. Orang panggil sangat, kalau kita tak tahu nak kata apa ni. Sebab doa kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suasana yang begitu gawatlah. Dia sudah tua, bini mandul, tapi dapat anak ni. Dia pun cakap. Tengok ayat yang ke-8. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Allahu akbar. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku beroleh seorang anak? Ini kata di para ulama tafsir, qala Zakaria muta'ajjiban. Ucapan Zakaria ini menunjukkan dia sangat takjub, sangat kagum, sangat teruja dengan dengan khabar gembira yang dia terima ini. Allah, bukan dia tak percaya, bukan dia engkar, tapi orang kata sangat terkejut lah. Bila kata sangat terkejut, Allahu akbar. Macam mana tak terkejut? Bagaimana cara aku dapat anak ni? Sedang isteriku adalah seorang mandul. Zaujah dia mandul. Makna mandul ni tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak pernah melahirkan anak. Tak ada anak, mandul. Dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya. Saya sendiri pula terlalu tua, zaujah pula mandul. Macam mana aku boleh anak? Jadi dia rasa terkejutlah dengan suasana yang berlaku. Orang panggil atap pun sangat masya-Allah tabarakallah. Sangat sangat kagum dengan kuasa Allah Azza wa Jalla yang terjadi ini. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab kepada takjub Zakaria tadi.
Tengok ayat 9. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allahu akbar. Penyeru itu menjawab, Zakaria, mu tak sedut rasa pelik lah. Apa yang peliknya? Walaupun kamu mandul ke apa benda cerita, jangan pelik. Tengok nota 790. Yakni Allah Ta'ala berfirman dengan perantara malaikat menjawab kemuskilan itu. Dia kata apa? Kadzalika qala rabbuk. Demikianlah keadaannya, janganlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kerana sesungguhnya aku telah menjadikanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun. Pelik apa Zakaria? Mu dulu tak ada pun. Tak ada pun. Sekarang ni sudah ada. Sekarang ni sudah ada. Apa yang kamu rasa nak pelik? Baik. Tengok ayat kita ni. Ada perbincangan para ulama di sini. Dia kata apa? Qala Ibnu Ashur. Nih, Allah Ta'ala sebut lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ibnu Ashur kata makna ayat ini annahu belum terjadi lagi sebelum Nabi Zakaria, Nabi Yahya, daripada nabi-nabi mereka yang terkumpul kepadanya sebagaimana terkumpul kepada Yahya. Apa dia? U'tiyan nubuwah wa huwa sabi. Dia kata dia dapat jawatan nabi waktu dia masih kecil. Sebab dia mati awal. Dia mati awal kan. Ini mengikut pendapat yang mengatakan bahawa dia telah diberi jawatan nabi sedang dia kecil. Ada juga khilaf sini. Cuma kalau kita kata kita terima pandangan itu, maknanya nabi lain tak jadi macam ni. Tidak seperti Nabi Yahya. Baik, yang kedua, waju'ila hasuran. Dia ni terkawal dia punya peribadi dia. Liyakuna ghaira mashkuk alaihi fi ismati anil haram. Hasuran. Maknanya dia tak kahwin. Supaya dia tidak sibuk dengan masyarakat nak jaga hak Allah Ta'ala, nak jaga rakyat dan nak jaga isteri, nak jaga anak. Itu di antaralah. Yang ketiga, kelahiran Nabi Yahya daripada dua ibu bapa yang tua dan mandul. Dua ibu bapa yang tua dan mandul. Dia berbeza dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim dapat anak kan, dapat Yaqub setelah tua, tapi dia sudah ada anak Ismail. Hak ni belum pernah ada anak, tua mandul. Lain. Yang keempat, nama Yahya belum pernah diguna oleh orang lain. Kata Syekh, wa hadhihi mazaya wa fadail. Ini empat kelebihan dan kemuliaan ini telah diberikan kepada Yahya dan kepada bapa dia. Kepada Yahya dan bapa dia, bukan bermakna Yahya lah yang nabi yang paling afdal, tak syarat. Tetapi afdaliyah di sini dari sudut terkumpul kepada Yahya beberapa perkara yang tidak ada pada nabi yang lain. Kita kata alaihi wa ala Zakaria wa Yahya wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi pelajar-pelajar kita kena faham dia punya situasi ataupun keadaan itu. Baiklah para jemaah sekalian. Itu huraian para ulama. Kita
Menarik bila kita kumpul pandangan-pandangan ulama dari sudut beberapa juz'iyat ataupun kecil-kecil ayat ni. Jadi waktu Zakaria minta, dia kata apa? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku boleh anak sedang aku sudah tua dan isteri sudah mandul? Kata di Syekh Sa'di rahimahullah, dia kata apa? Wa ka'annahu waqta du'aihi, seolah-olahnya waktu dia berdoa tu dia tak teringat, dia lupa yang dia ni banyak halangan untuk dapat anak. Dia tua, bini mandul. Sebab apa dia terlupa? Liquwatil warid fi qalbihi, kerana hati dia sangat berhajat kepada anak, yang menyebabkan dia terlupa yang banyak halangan untuk dia. Banyak halangan untuk dia. Sebab itu bila dia dimaklumkan, diberi khabar gembira dia nak dapat anak, bila dia beri khabar gembira nak dapat anak, maka dia terkejut. Anna yakunu li, Allahu akbar, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku dapat anak? Kata Syekh Syangkiti rahimah, istifham Zakaria, soalan dia di sini ataupun persoalan yang ditanya di sini istifham istikhbar wa isti'lam. Dia cuma nak pasti, nak tahu bagaimana aku dapat anak ni. Bagaimana aku dapat anak dalam keadaan suasana yang begini. Allahu akbar. Kita kata masya Allah tabarakallah. Ini yang kita rasa baca Quran ni lagi kuat, lagi menarik untuk kita memahami. Kita kata masya Allah. Baik, Allah Ta'ala jawab, qala kadzalika qala rabbuk. Zakaria mu tak pelik lah, pelik. Allah Ta'ala kata, aku nak buat mudah ya, mu dulu tak ada pun, boleh je aku jadikan kamu wujud kan. Untuk nak betul-betul confirm pasti, dia bukan tak percaya ni. Cerita Nabi Zakaria ni macam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan, Rabbi arini kaifa tuhil mauta kan? Ya Rabbi, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau hidupkan orang mati. Tunjukkan kepada aku bagaimana engkau hidupkan orang mati. Maka Tuhan suruh ambil burung lah, macam-macam. Kita kata alhamdulillah, itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, supaya kita belajar daripada kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini untuk nak meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, supaya kita lebih yakin, lebih percaya, lebih kuat, lebih mantap kita punya keyakinan. Baik, tengok ayat 10. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Allahu akbar. Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbi, dia merayu lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah. Zaman dia tak ada apa dia panggil ultrasound, tidak ada tes positif negatif mengandung, tidak ada. Maka dia minta Allah tunjukkan dia apakah tanda-tanda isteri dia mengandung. Zaman kita ini tak usah minta tanda apalah. Bawa air kencing pergi hospital, dia letak atas dia punya alat besar ni, mari dua lain, sudah alhamdulillah isteri kita sudah mengandung positif. Dia kata orang semua benda lain nak positif belaka kecuali COVID. Tulis sikit kata-kata, dia panggil kata-kata, bukan kata-kata hikmat, kata-kata kita lah. Semua benda lain nak positif kecuali COVID tak mau positif, kita nak negatif. Kalau positif melompat selalu kita, na'udzubillah. Kalau negatif suka sujud syukur kita, alhamdulillah. Semua perkara nak barang ori, nak barang asli kecuali orang tak mau jadi asli kita. Orang asli dia ada orang dia sendiri. Kita tak boleh kacau keturunan dia. Macam mana kita? Semua barang nak asli kecuali orang.
Apa lagi? Ayat-ayat suka-suka lah. Kita kata dalam kita beribadat semua nak ikut Nabi, kecuali buat-buat sekumpulan ni suka mereka-reka ibadat. Kita kata jangan buat benda tu. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, dia minta tanda. Ya Rabbi, tunjukkan kepada saya tanda isteri sudah mengandung. Sebab dia tidak ada test pregnant test, tak ada. Baik, maknanya Tuhan tunjuk macam mana cara nak tahu isteri dia mengandung. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Allah Ta'ala berfirman, tandamu itu, tanda isterimu sudah mengandung, engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 malam. Mu tak boleh bercakap dengan orang, tak boleh cakap, tak keluar suara, tak ada. Sawiyah dalam keadaan kau tak sakit apa-apa. Mana kalau sakit mulut, sakit lidah, itu tak boleh. Ini tak ada sebarang penyakit, tiba-tiba tak boleh cakap. Itu sudah tanda isterimu sudah mengandung. Allahu Akbar. Dia kata salah yang 3 malam, wa anta sahih, sihat wal afiat, laisa bika maradun, tidak ada sebarang penyakit yang menghalang kamu daripada bercakap. Tapi tak boleh cakap, tak keluar suara. Maka itu tanda dia apa? Tanda dia sudah apa? Sudah ada baby. Masya Allah, tabarakallah. Dalam surah Al-Imran ayat 41, Qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Maknanya dalam ayat ni, dalam ayat Maryam 10 ni, salasa layal, 3 malam. Dalam surah Ali Imran ayat 41, salasata ayyamin illa ramza, maknanya 3 hari kecuali dengan isyarat, guna bahasa isyarat je, mulut tak bercakap. Jadi kata di para ulama, maknanya tempoh dia tak boleh cakap selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam kan, dalam ayat ni hari, ayat surah Maryam malam. Jadi tak bercanggah. Dia kata malam ke siang, lah 3 hari 3 malam. Terkumpullah jawapannya. Kita kata ini bahasa Al-Quran, jangan di apa ni, kita kena betul-betul kita kena tengok. 3 malam tak boleh bercakap, itu tanda isteri dia sudah mengandung. Allahu Akbar. Baik. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka bila Zakaria tak boleh bercakap 3 hari 3 malam, ini di antara tanda-tanda yang pelik. Dia tak boleh bercakap dalam keadaan dia tak sakit. Tak sakit apa-apa, tiba-tiba tak boleh bercakap. Allahu Akbar. Wa ammat tasbih. Ini di antara benda pelik ni. Dia kata wa ammat tasbih wa tahlil wa zikri fa ghairu mamnu. Dia boleh tasbih. Orang tanya dia, Zakaria, apa cerita? Tak dia cakap. Tapi kalau dia tasbih, subhanallah, alhamdulillah, boleh keluar suara. Allahu Akbar. Maknanya kalau sakit, semua benda tak boleh sebut kan. Ini tasbih, tahlil boleh. Cakap, tak boleh. 3 hari 3 malam. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab. Apa dia mihrab ni para pelajar? Mihrab ni tempat dia solat. Daripada musalla dia, mana tempat dia ibadat. Dia pun setelah dia dapat khabar gembira tadi, wa huwa qaimun yusalli, sedang duduk solat, malaikat beritahu, Zakaria,
permohonan muna anak sudah diluluskan. Maka dia pun keluarlah daripada mihrab dia, tempat dia solat tadi, dalam keadaan yang begitu bergembira. Bergembira. Dia pun nak beritahu kepada pengikut dia, umat dia. Dia kata apa? Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Allahu akbar. Lalu dia memberi isyarat pada mereka. Mana dia tak boleh cakap, isyarat aja, isyarat boleh. Tengok 791 nota kita di bawah. Yakni pada ketika itu Nabi Zakaria alaihi salam tidak dapat berkata-kata selama 3 hari 3 malam, dan terpaksalah ia menggunakan bahasa isyarat dengan tangan dia. Kejadian ini menunjukkan bahawa isterinya telah mengandung. Tanda-tanda dia tak boleh cakap, tapi dia boleh isyarat pada kaumnya, ansabbihu, kamu teruskan bertasbih, bukratan wa 'ashiyya, di awal pagi, hendaklah kamu bertasbih, yakni mengerjakan ibadat kepada Allah pagi dan petang. Pagi dan petang. Jadi kata Ibnu Jarir, tasbih di sini sama ada tasbih dengan lidah, subhanallah, alhamdulillah, ataupun tasbih dengan makna beribadat, melakukan solat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia kata di antara benda ajaib lah, kan? Sebab apa? Kalaulah dia tak boleh bercakap, semua benda tak keluar suara, kita tidak. Mana dia ada zikir boleh, cakap tak boleh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, ayat yang kita baca ni daripada 7 hingga 11 ada beberapa perkara yang kita nak fawaid. Dia panggil dari sudut fawaid al-ilmiyah. Fawaid al-ilmiyah. Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama, tulis. Dia panggil faedah dari sudut pendidikan. Yustahabbu lil muslim an yubadira ila masarrati akhihi. Hendaklah boleh kita seorang muslim itu menyatakan kegembiraan apabila kita dengar sahabat kita dapat nikmat. Contohlah kita kata sahabat kita ni dapat anak. Dia dapat anak. Bila dapat anak, kita pun dengar dapat anak, kita terus menyatakan tahniah kepada dia. Kita pun tulis surat, barakallahu laka fil mauludi laka wa ruziqta birrahu. Sebagaimana dalam kita perisa Muslim, bacaan-bacaan ketika kita kepada orang yang dapat anak. Jadi kita kena khabar gembira, hantar tahniah mubarak dengan al-maulud, jadi dengan anak yang baru dilahirkan. Itu menarik. Jadi kita kena buat. Sebagaimana Allah Taala sebut, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulam. Allah bagi kata kepada Zakaria ataupun malaikat bagi tahu ketika dia sedang solat, kan, engkau dapat anak. Jadi kita pun kalau kita dengar sahabat-sahabat kita boleh anak, kita kena cepat-cepat ucap tahniah kepada dia, Masya Allah. Tapi kita hari ni tak sempat nak ucap tahniah, dia sendiri tepuh gambar anak dalam Facebook. Allahu Akbar. Kita kata itu menyalahilah dari sudut peraturannya. Tapi apa nak kata apa, terlalu gembira dah. Baik. Kemudian perkara yang kedua, apa makna Yahya? Allah Ta'ala sebut, nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami beri kepada kamu khabar gembira dengan anak yang bernama Yahya. Allah Ta'ala namakan dia Yahya, iaitu nama yang bertepatan dengan realiti. Tulis, nama yang bertepatan dengan realiti kehidupan dia. Yahya hayatan hissiyah, maknanya seorang anak yang akan hidup sungguh. Sebab Zakaria ni sangat-sangat perlu pada anak, dia mandul. Maka sempurnalah anugerah Tuhan kepada Zakaria. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahya dengan makna hayatan ma'nawiyah,
hidup dari sudut maknawi, iaitu hayatul qalbi war ruh. Dia akan hidup hati dia, jiwa dia, ruh dia hidup bil wahyi wal ilmi wad din, dengan ada wahyu, ada ilmu dan agama. Mana kita kata Yahya hidup sungguh, hidup sebagai orang hidup, hidup hati dia dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kata Masya Allah. Pasal tu dia kata ismun alamun musamma. Nama itu melambangkan kepada yang dinamakan. Sebab tu anak kita jangan letak nama yang pelik-pelik, kita letak nama yang baik-baik. Bila kita panggil dia tu dipanggil tafaul. Kita nak tafaul, kita nak sebut nama, dia rasa gembira. Panggil letak nama anak bekeh-bekeh pelik-pelik dah. Mangak Muhammad Garang contohnya, kita kata, oi Muhammad Garang, bekeh molek panggil Garang. Macam mana panggil Garang? Jadi kita tak boleh. Galak ke? Tak. Jadi kena letak nama tu biar orang nak kata nama tu melambang kepada nama. Kita letak nama. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat ini kelebihan kepada Yahya, dua kelebihan khas kepada Yahya. Yang pertama, siapa yang menamakan dia? Yahya. Masya Allah. Kita ni kalau dapat anak tak, habis orang kita telefon Ustaz, saya dapat anak Ustaz, boleh tak tolong bagi nama? Kita kata awak dengan isteri awak 9 bulan mengandung, takkan tak boleh mikir nama anak. Oh, macam-macam dia punya apa ni, persepsi orang. Dia nak menyusahkan Ustaz. Ustaz, saya dapat anak, apa nama? Nama anak apa? Perempuan laki-laki? Perempuan. Kita kata nama yang baik, Fatimah. Boleh nama Fatimah, senyap dah tak jawab. Rupanya tak setuju. Dia nak kalau Fatimah nak nama Feti. Oh, dah. Apa lagi nama orang putih-putih sikit ni? Tak mau nama biasa-biasa ni. Nak nama orang putih. Anak kita kepek lewek, nak orang putih. Macam-macam dia punya. Maknanya Yahya, siapa yang bagi nama? Allah pilih nama dia. Wallahu akbar. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang kedua, nama ini belum pernah diguna oleh sesiapa. Allahu akbar. Maknanya pilihan nama Allah Ta'ala yang pilih. Itu yang pertama, kelebihan pertama. Kelebihan kedua, nama ini tidak digunakan orang lain. Yufidu tashrifahu wa ta'zim. Mana kemuliaan kepada Yahya, Allah Ta'ala bagi nama kepada dia yang tidak pernah diguna oleh orang lain. Allahu akbar. Masya Allah. Yang ketiga, empat dah kita. Yang keempat, Nabi Zakaria minta tanda. Nak tengok, tahu dah. Dia dengar dah malaikat kata, nubasyiruka bi ghulam. Aku beri khabar gembira mu dapat anak, tapi tak puas hati lagi Zakaria. Nak apa? Nak tanda. Allah kata, tanda mu tak boleh cakap 3 hari. Maka di sini kata di para ulama, sebagian riwayat mengatakan laisal khabar kal muayyanah. Bukanlah dengar cerita seperti tengok sendiri. Dengar tu kuat dah, tapi tengok lagi kuat. Nabi Zakaria dia sudah percaya, dia percaya dah dengan khabar gembira yang dia dapat. Tapi bila dia tengok sendiri, tanda-tanda dia tak boleh cakap 3 hari, confirm sangat-sangat bahawa dia akan dapat anak. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kata-kata ni laisal khabar kal muayyanah, tanda tuan-tuan, laisal khabar kal muayyanah, ataupun setengah riwayat kata laisal mukhbar kal muayyanah. Bukanlah orang yang dicerita seperti orang yang tengok sendiri. Bukanlah berita seperti tengok. Dikatakan Nabi Musa AS sudah mendapat maklumat Bani Israel sembah lembu. Dia boleh lagi munajat di Tausena. Tak apalah, Harun ada kan, Harun uruslah benda tu. Bila dia balik, tengok orang semua lembu, campur dia punya wa'alqal alwah, campur dia punya Taurat. Terkejut dia, pegang janggut Harun. Sebab tengok tak sama dengan dengar. Itu dia panggil. Maka Nabi Zakaria dia tahu dah, dia boleh anak, tapi nak confirm lagi, minta tanda. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Menarik para jemaah sekalian. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada Sayyidina Zakaria alaihi salam. Yang ke tanda sejarah nombor apa ni? Yang seterusnya, bahawa zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni yang kita selalu baca
Kan zikir pagi petang ni, iaitulah dia kata zikir pagi petang, iaitulah kita baca selepas solat fardu yang tidak ada solat sunat. Bila? Selepas solat subuh dengan selepas asar. Lepas subuh dengan lepas asar tak ada solat sunat kan? Tak ada. Tapi kita ada zikir pagi dengan zikir petang. Pasal tu dia sebut di sini bukratan wa asyiya. Jadi tuan-tuan kena ambil ni buku zikir yang saya tulis ni. Mana buku zikir kita? Buku zikir kita ni dalam ni ada, dalam buku zikir khah ada, iaitulah zikir pagi petang kita kena buat amal sebab waktu itu waktu berzikir. Jangan malas. 15 minit 20 minit malas. Main WhatsApp sampai 2 jam boleh. Kita kata ini bahaya. Yang terakhir para jemaah sekalian, bahawa kata ulama, siapa dia bersumpah tak mau bercakap dengan orang ni, wallahi aku tak mau bercakap dengan dia ni, dia nak maaf orang lah contohnya. Tiba-tiba orang tu bagi tanya dia, bang boleh tak gini-gini, dia tak cakap, dia isyarat je like gini. La yahnas, ulama fiqh kata dia tidak langgar sumpah sebab dia tak mau bercakap. Isyarat tak apa, dalil dianya Nabi Zakaria alaihissalam dia tak boleh bercakap, tak boleh cakap, tapi dia keluar, dia bagi isyarat, suruh berzikir, suruh solat. Maknanya isyarat itu tidak mengatakan kalam. Wallahu alam, kecuali bagi orang yang bisu, dia boleh akad nikah dengan isyarat. Wallahu alam. InsyaAllah tamatlah kisah Nabi Zakaria. InsyaAllah kita sambung besok. Baby sudah dilahirkan, nama Yahya. Dan apa cerita Yahya, tunggu dalam CD akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.